Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton sekalian, alhamdulillah kita masih dikurniakan Allah peluang dan kesempatan bagi melaksanakan ibadat dalam bulan Ramadan. Kita semua sedia maklum, bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Bahkan Allah mengurniakan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sidang penonton sekalian, malam apakah yang lebih baik dari 1000 bulan? Ya, pastinya malam Lailatul Qadar. Imam Qurtubi berkata, malam Qadar mempunyai kelebihan kerana banyaknya keistimewaan, dan malam tersebut dibahagikan kebaikan yang banyak yang tidak terdapat seumpamanya pada 1000 bulan. Sidang penonton sekalian, jadi jelas malam Lailatul Qadar merupakan harapan kita, impian kita bagi mendapatkan keampunan serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat dan Jibril turun pada malam tersebut untuk mengaminkan doa orang yang memohon pada malam tersebut hingga waktu fajar. Sidang penonton sekalian, suka Ustaz nyatakan apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba malam terakhir dari bulan Ramadan. Satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra al-awakhir min Ramadan ayqaza ahlahu wa shadda mi'zara wa ahya al-lail. Maksudnya, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda sallallahu alaihi wasallam membangunkan ahli rumahnya, mengikat kainnya, yakni menjauhi isteri-isterinya serta menghidupkan malam tersebut. Riwayat Ibnu Hibban. Sidang penonton sekalian, jadi jelas kita harus menjejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan, yakni 10 hari terakhir. Dengan itu juga moga Allah kurniakan malam Lailatul Qadar kepada kita. Sidang penonton sekalian, bercakap tentang ibadat-ibadat yang boleh kita lakukan pada malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi Ustaz ingin cadangkanlah beberapa ibadat-ibadat yang boleh kita lakukan. Yang pertama, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni maksud dia Qiyam tu bangun, Al-Lail maksudnya malam, jadi bangun malam. Jadi cara Qiyamul Lail ni yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya kita solat Isyak. Selepas kita solat Isyak berjamaah di masjid, kita akan solat tarawih. Ada yang buat 8, ada yang buat 12, ada yang buat 20. Jadi bergantunglah kepada masing-masing lah nak buat banyak mana kan. Jadi sudah habis kita buat tarawih, kita balik rumah, kita tidur. Kita rehatkan badan. Jadi Rasulullah kata, bangun Qiyamul Lail ni 1/3 daripada malam.
Apa maksud 1/3? Maksudnya dalam lingkungan pukul 3 pagi kita bangun. Kita bangun, kita ambil air semayang, kita berwuduk lah. Lepas tu kita lakukan beberapa solat sunat. Yang pertama, solat tahajud, 2 rakaat. Salli farada tahajud, solat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala, sunnatan tahajud. Salli sunnatan tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi pada surah pertama tu kita baca surah, selepas Al-Fatihah kita baca surah Al-Kafirun macam biasalah, Al-Kafirun. Rakaat kedua kita baca surah, lepas Al-Fatihah kita baca surah Al-Ikhlas. Jadi kita buatlah sebanyak mana yang kita hendak lah solat sunat tahajud ni. 2 rakaat, kita habis salam kita bangun lagi, sambung lah beberapa rakaat yang kita nak lah. Seterusnya kita juga boleh buat solat hajat. Masa ni kita boleh minta daripada Allah SWT. Ada hajat apa-apa kita buat solat sunat hajat. Ni kita biasa buat lah ni, solat hajat. Kita juga boleh buat solat sunat taubat, meminta keampunan daripada Allah SWT atas dosa-dosa kita, pun 2 rakaat. Dan yang biasa juga yang kita boleh buat ketika qiyamul lail, kita sembahyang sunat tasbih. Ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak kita sebutkan tasbih-tasbih dalam sembahyang tu, pun 2 rakaat. Jadi qiyamul lail ni kita kena bersungguh-sungguh lah. Mungkin kita boleh time masa tu lah, time masa supaya dalam lingkungan pukul 3 kita boleh bangun sampailah kepada waktu kita bersahur, insyaAllah. Baik, Ustaz suka memberi cadangan yang kedua, iaitu kita hidupkan malam-malam dengan bacaan Al-Quran. Jadi biasanya pada bulan Ramadan ni kita berniat, kita beriktikad, kita bersungguh-sungguh untuk khatam Quran. Daripada juzuk pertama, juzuk kedua sampailah ke juzuk yang ke-30. Jadi pada waktu malam tu, bila kita bangun tu, selain daripada kita bayang sunat-sunat tadi, kita boleh baca Quran. Kita baca Quran. Kita cuba habiskan juzuk-juzuk daripada Quran. Dan peluang ni boleh kita gunakan lah untuk kita habiskan juzuk-juzuk daripada Al-Quran, InsyaAllah. Ibadat yang seterusnya ialah zikrullah. Kita boleh menyebut subhanallah berulang-ulang, alhamdulillah, astaghfirullah. Kita ulang. Ialah kita apa sejadah, kita duduk menghadap kiblat. Daripada sembahyang sunat kita boleh baca Quran. Seterusnya kita berzikir. Hanya berzikir, duduk atas sejadah menghadap kiblat, kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kita ulang-ulang. Kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, berulang-ulang, dengan harapan Allah ampunkan dosa kita, Allah memberi pahala pada kita berlipat kali ganda. Dan kita boleh juga selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebanyak mungkin yang kita boleh lakukan, insyaAllah. Dan yang keempat, ini yang penting juga ni, iaitu kita berdoa. Kita berdoa pada Allah. Tidak kira lah sama ada kita nak doa tu dalam bahasa Arab, kita doa dalam bahasa Melayu. Kita tadah tangan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa, memohon pada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah ampunkanlah dosa ibu bapa aku. Kita banyakkan berdoa pada Allah. Kalau kita ada keinginan apa-apa, kita minta saja pada Allah. Kita suarakan
kita merayu-rayu pada Allah. Bahkan boleh kita menangis. Ketika berdoa tu, kita nadah tangan, kita menangis, kita minta dengan Allah SWT. Allah suka kita merayu pada dia, bermunajat pada dia. InsyaAllah doa-doa kita sekiranya kita lakukan pada 10 malam terakhir, berkebetulan pula kita jumpa dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah doa kita Allah akan makbulkan. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah, jadi Ustaz nak mengajaklah pada tahun ni, pada bulan Ramadan ni, kita ubah kebiasaan. Apa kebiasaan yang kita buat? Kita biasanya kita sibuk, kita sibukkan diri. Pada awal bulan Ramadan penuh masjid, penuh, memang penuh, sampai keluar masjid ramainya, berkobar-kobar semangat dah. Bagus dah tu pergi ke tarawih, ramai. Tapi ia akan berkurangan. Semakin nak menghampiri pada akhir Ramadan, berkurangan, makin kurang. Ke mana sebenarnya? Macam biasa lah, bila dah hampir nak Ramadan, kita sibuk nak buat persiapan hari raya pula. Jadi Ustaz nak ajak para penonton sekalian supaya ubah kebiasaan ni. Kita ubah. Sepatutnya 10 malam terakhir, hari-hari terakhir Ramadan ni, kita maknanya buat persiapan tu sebelum pada 10 malam-malam terakhir tu. Nak beli baju raya, nak buat kuih raya, sebelum pada tu. Bukannya pada malam-malam terakhir. Sebab pada malam-malam terakhirnya ada hadis yang mengatakan 10 malam terakhir akan adanya malam Lailatul Qadar. Maknanya bila kita berdoa pada Allah pada malam tu, insya-Allah Allah akan makbulkan kita, Allah akan ampunkan dosa kita. Ni peluang kita sebenarnya. Bukan mudah-mudah kita dapat peluang ni. Jadi Ustaz mengajak para penonton supaya mengorbankan keseronokan, membuat persiapan hari raya, menggantikan dengan ibadat-ibadat tarawih dan ibadat-ibadat yang Ustaz sebutkan tadi, dengan lebih tekun lagi. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Jadi setakat itu saja tazkirah ringkas Ustaz tentang amalan-amalan terakhir di bulan Ramadan. Moga kita dikurniakan malam Lailatul Qadar yang dicari. Moga Allah mengampunkan dosa kita serta menerima doa-doa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.